أستغفر الله إن الله كان توابا 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. Dan orang yang takut akan keadaan dirinya di mahkamah Tuhannya, untuk dihitung amalnya disediakan baginya 2 syurga. Maka yang mana satukah di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan? 2 syurga yang ada berjenis-jenis pohon dan buah-buahan. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan? Pada kedua-dua syurga itu terdapat 2 mata air yang mengalir. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan? Pada kedua syurga itu terdapat 2 macam dari tiap-tiap jenis buah-buahan yang biasa dan yang luar biasa. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan? Mereka bersenang-senang di tempat masing-masing dalam syurga itu dengan berteleku di atas hamparan-hamparan yang lapisan-lapisan sebelah dalamnya dari sutera tebal yang bersulam, dan buah-buahan kedua-dua syurga itu dekat kepada mereka untuk dipetik. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan? Di dalam syurga-syurga itu terdapat bidadari-bidadari yang pandangannya tertumpu kepada mereka semata-mata, yang tidak pernah disentuh sebelum mereka oleh manusia dan jin. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan? Bidadari-bidadari itu cantik berseri seperti permata delima dan marjan. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan? Bukankah tidak ada balasan bagi amal yang baik, melainkan balasan yang baik juga? Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan? Dan selain dari 2 syurga itu,
2 syurga lagi untuk menjadi balasan bagi golongan peringkat yang kedua. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan? Kedua-duanya menghijau subur tanamannya. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan? Dalam kedua-dua syurga itu terdapat 2 mata air yang terus-menerus memancupkan airnya. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan? Maka keduanya juga terdapat buah-buahan. Pada keduanya juga terdapat buah-buahan serta pohon-pohon kurma dan delima. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan? Dalam kedua-dua syurga itu juga terdapat teman-teman yang baik akhlaknya, lagi cantik parasnya. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan? Iaitu bidadari-bidadari yang hanya tinggal tetap di tempat tinggal masing-masing. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan? Bidadari-bidadari itu tidak pernah disentuh sebelum mereka oleh manusia dan tidak juga oleh jin. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan? Penduduk syurga itu bersenang-senang di dalamnya dengan berteleku di atas bantal-bantal dan cadar-cadar yang hijau warnanya serta permaidani-permaidani yang sangat indah. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan? Maha sucilah nama Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Kita berada pada penafsiran ayat-ayat terakhir surah Ar-Rahman. Surah yang ke-55 pada juzuk yang ke-27. Bermula ayat 46 sehingga ayat 78. Ayat-ayat yang kita bacakan ini semuanya mensifatkan tentang keperbagaian nikmat-nikmat Allah kepada orang-orang yang bertakwa di hari akhirat kelak. Yang berupa syurga dengan pelbagai jenis nikmat-nikmatnya, dengan pelbagai jenis keindahan-keindahannya, dengan pelbagai jenis kelazatan-kelazatannya yang tidak terhingga, yang dikurniakan kepada orang-orang yang bertakwa. Dan termasuk Allah Ta'ala menjelaskan keluasan dan juga kehebatan syurga yang mengalir padanya sungai-sungai syurga. Allah berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi orang yang takut Tuhan mereka, bagi orang yang takut kepada Tuhannya, akan dianugerahkan 2 syurga. Diriwayatkan ayat ini turun kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana dikatakan bahawa anna Abu Bakr As-Siddiq dzakara dzata yaumin al-qiyamata wal mawazin wal jannah wan nar faqala wadidtu anni kuntu khadra'a min hadhihi al-khudar ta'ti alayya bahimatun ta'kuluni wa anni lam ukhlaq. Maksudnya ketika mana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengingati tentang atau membayangkan tentang hari kiamat, kedahsyatannya, dan tentang timbangan amalan, tentang syurga dan tentang neraka. Lalu dia berkata, aku berkeinginan kalau sekiranya aku cuma menjadi rumput-rumput yang dimakan oleh binatang ternakan, ataupun aku tidak pernah diciptakan oleh Allah. Dia takut Abu Bakar As-Siddiq bila dibayang tentang kiamat, dibayang nanti amalan akan ditimbang, dibayang nanti bila syurga dan neraka dibentangkan, maka dia kata, ya Allah, kalau aku cuma rumput-rumput yang menghijau yang dimakan oleh binatang ternak, kalau aku tidak pernah diciptakan oleh Allah. Lafaz ini kerana datang rasa takut. Ini Abu Bakar selayak-layak manusia dengan syurga, sebaik-baik manusia selepas Nabi SAW. Maka Allah Ta'ala memuji siapa pun hamba yang takutkan Allah. Bila dia fikir dosa, dia rasa takut. Bila dia fikir tentang buku catatannya, dia rasa takut. Bila dia fikir amalannya, dia rasa takut. Tak cukup, tak banyak, tak diterima. Bila dia fikirkan kecuaiannya, datang rasa takut. Sehingga dia bergantung harap kepada redha Allah dan keampunannya. Kata Allah, yang punya jiwa takut kepadaku, aku janjikan kepadanya 2 syurga.
Dan kita tahu satu syurga lebih luas daripada langit dan bumi. Apatah lagi dua syurga. Maka Allah menyebut bagi orang yang takutkan kepadaku, yang mengharapkan pengampunanku, yang mengharapkan rahmatku. Sama ada dia di kalangan manusia ataupun di kalangan jin. Kalangan jin pun yang takutkan Allah, takutkan hari kiamat. Sebagaimana kata Ibnu Abbas, anna hadhil ayata ammatun fil insi wal jin. Dan ayat ini merupakan dalil umum kepada manusia dan jin. Kalau jin yang takutkan Allah juga, dua syurga baginya. Manusia yang takutkan Allah, dua syurga. Buktinya, apa bukti bahawa ayat ini juga termasuk jin? Kerana selepas itu Allah berfirman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat yang manakah lagi wahai manusia dan jin yang kamu dustakan? Artinya antara nikmat Allah, Allah sediakan dua syurga kepada orang yang takutkan Allah. Wahai manusia, wahai jin. Maka ini satu nikmat. Amalannya sedikit, balasannya besar. Disebut dalam hadis Nabi SAW bahawa setiap manusia itu tidak akan berkumpul padanya dua ketakutan dan dua keamanan. Sekiranya dia di dunia, dia datang rasa takut pada Allah, dosanya, kecuaiannya, maka Allah akan amankan di akhirat kelak. Dia tak akan takut dua kali. Dan dia juga tak akan aman dua kali. Sekiranya dia di dunia, dia rasa aman daripada azab Allah. Tak kena. Dia rasa dia tak berdosa. Dia rasa aman. Tuhan tak murka. Maka akhirat kelak Allah Ta'ala akan takutkan dia. Artinya manusia ini sama ada dia di sini merasa takut, maka dia di sana Allah amankan. Atau di sini dia rasa aman. Dia rasa tak akan kena azab, tak akan kena neraka. Dia rasa hisab dia senang je, dia rasa dia masuk syurga. Maka Allah akan takutkan dia akhirat. Artinya ini suatu al-hathu, galakkan supaya kita membina rasa takut pada Allah. Bina rasa takut. Kelebihan orang-orang yang takut pada Allah. Maka kita kena cari macam mana cara nak rasa takut pada Allah. Dengan berdoa kepada Allah supaya kita di kalangan orang-orang yang takut pada Allah. Kita berdoa kepada Allah. Allahumma qsim li min khasyatika. Ya Allah, agihkan kepadaku rasa takut pada kamu. Doa yang diajar oleh Nabi SAW. Ya Allah, agihkan, berikan pada aku. Min khasyatika. Daripada perasaan takut. Di samping kita sentiasa membaca tentang azab-azab Allah. Di samping kita baca kisah-kisah orang-orang soleh. Bagaimana ketakutan mereka. Bila melihat api dunia, mereka menggambarkan api neraka. Bila mereka melihat tentang nikmat-nikmat dunia, mereka bimbang nikmat ni mereka tak akan perolehi di syurga kelak. Maka datang rasa takut. Bila mana mereka melakukan dosa, mereka bimbang dosanya ini menjadi penyebab besar kepada kemurkaan Allah. Bila mana mereka melakukan amal soleh, mereka bimbang amalan tak akan diterima oleh Allah. Sebagaimana kita sebut dalam kuliah subuh kita tadi. Bila seorang ulama berkata, kalau aku mengetahui ada satu saja amalanku Allah terima, nescaya aku dah rasa aman. Maka ini cara kita membina rasa takut kepada Allah Ta'ala dan kelebihan orang rasa takut. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab menyebut balasan orang takut pada Allah, maka disebut bagaimana gambaran syurganya. Dua syurga. Fihima, pada kedua syurga itu, ainani, iaitu mata air. Dua mata air. Tajrian, yang sentiasa mengalir dan tidak putus. Allah sebut dalam syurga ini, disebut tentang dua syurga ini. Kedua-dua syurga ini mempunyai mata air yang sentiasa mengalir, yang menyuburkan tanaman-tanaman dalam syurga. Kata Hasan Basri, salah satu mata airnya bernama Tasnim, satu lagi bernama Salsabil. Sebagaimana disebut oleh Allah dalam Quran dan surah yang lain. Satu mata air itu namanya Tasnim. Satu lagi namanya Salsabil. Dua mata air yang menghasilkan air yang paling enak sekali untuk diminum oleh ahli syurga. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, selepas menyebut dua mata air, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang manakah lagi wahai manusia dan jika kamu nak dustakan? Dalam syurga yang ada mata air yang hebat, yang sentiasa mengalir. Dan kita tahu air ini sumber kehidupan, sumber ketenangan, sumber kekuatan.
Kita ni hidup kalau tak ada air, maka kita dah nampak kesukaran hidup, kesusahan hidup. Kita kalau hidup berhampiran dengan air, kita rasa apa? Tenang. Kalau tuan-tuan duduk sebelah tepi air terjun ke, air jeram ke, air sungai, rasa tenang. Kita rasa bersemangat. Kita dapat semangatnya, segarnya. Dan kita rasa menjadi sumber kepada minuman kita, sumber kepada makanan kita. Baik, manusia berpisah. Manusia dengan air tidak mungkin berpisah. Keinginan mereka. Allah menggambarkan air di sini sifatnya indah. Air yang sentiasa mengalir di dalam syurga. Yang sentiasa mengeluarkan air-air yang disebut oleh Allah dalam banyak surah-surah yang lain. Berbagai bentuk jenis air yang disebut oleh Hasan Basri, air tasnim dan air salsabil. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, fihima, dan pada kedua-dua syurga ini, min kulli fakihatin zaujan, semua buah ada. Dan Allah menyebut semua buah sifat zaujan. Apa maksud zaujan? Berpasangan. Buah yang berpasangan. Apa maksud buah berpasangan? Kata ulama, yang pertama rutab, yang kedua yabis. Maksudnya ialah ada buah yang berada di atas pokok, yang boleh dipetik ikut mereka nak, dekat sifatnya. Dan ada buah yang sudah berada di hadapan mereka. Ini bila kita sebut buah rutab ni buah segar. Segar di pokok. Yang satu lagi yang tersedia di atas hidangan-hidangan. Mana satu nak? Setiap buah ini sifatnya zaujan. Nak petik ke dah nak makan yang dah ada. Umpama kita durian lah, durian yang atas meja satu dah. Ni durian boleh petik sendiri pula. Kenikmatan. Nikmat memetiknya. Nikmat makan satu. Nikmat bermain dengan buah ni. Macam kita lah ikan. Ikan dalam pinggan dah seronok. Ada ikan merah. Lepas tu boleh tangkap pula ikan merah dalam air. Dua keseronokan. Ini ikan segarnya dan ini ikan sudah hidang masaknya. Maka Allah menggambarkan kesemuanya itu zaujan. Ada dua. Buah-buahan dua. Semua nikmat bersifat dua. Yang sudah tersedia, yang kita nak petik. Ikut suka kita. Kita nak tangkap sendiri. Bila sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah dalam syurga kami boleh bercocok tanam? Dah tahu dah buah ada dalam syurga. Tapi nak cocok tanam juga. Biar buah sendiri, seronok. Manusia kan kadang-kadang menikmati prosesnya. Bukan sekadar kita menikmati hasilnya, proses. Kita menikmati hasil padi, hasil buah-buahan. Tapi proses, tengok pokok itu besar, pokok itu mula menghijau, menguning, dipetik. Maka kata Rasulullah, ya, ditanam seketika itu juga berbuah dan boleh petik. Lalu kata orang Arab Badui, ini confirm geng-geng yang duduk kat Mekah Madinah nak cocok tanam. Kita orang Badui tak nak cocok tanam. Jadi kita kan manusia. Bila kita bayangkan syurga, kita akan tengok latar belakang kita lah. Yang jenis Melayu mesti dibayang. Tempoyak ada tak tempoyak? Mesti dibayang macam tu. Itu confirm Melayu lah tu tanya soalan tu. Tak mungkin orang Arab tanya. Orang Arab mungkin ditanya soalan tentang makanan dia. Sama tadi, masyarakat yang kerjanya petani, ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, boleh tak cocok tanam? Sebab ni confirm orang yang duduk tempat yang boleh cocok tanam. Lalu Badui kata, ni geng-geng ni, kita orang tak nak cocok tanam. Sebab orang Badui tak fikir cocok tanam. Dia fikir nak main kambing, main lembu je. Setiap orang dia ada kecenderungan yang menjadi latar belakang dia dahulu. Jadi kalau ditanya soalan, pasti soalan tadi berkait dengan nikmat yang dia nak. Dia ada yang bertanya, apakah dalam syurga kami boleh ada anak? Sebab dunia dulu tak ada anak lah tu. Maka bukan kalau seorang tu nak anak, bercita-cita nak anak, maka Allah jadikan pasangannya mengandung seketika kemudian melahirkan anak. Kerana ia bukan cerita anak itu menikmati rasa ada anak, menikmati proses. Dia nak tengok juga macam mana perut kembung beranak, nak tengok juga. Maksudnya kalau orang jenis kahwin tak ada anak, dia nak tengok proses tu berlaku. Dia menikmatinya. Kalau orang tak ada anak, bila dengar anak nangis, dia rasa seronoknya. Kalau aku ada anak menangis. Yang ada anak serabut. Yang tak ada anak, kalaulah dapat dengar tangisan anak-anak. Sebab dia tak pernah dengar. Yang dia biasa dengar tak nak. Maka Allah menggambarkan nikmat itu mengikut kecenderungan orang ni. Nak macam mana? Okay, ada. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Nikmat manakah lagi dengan segala yang Allah janjikan dalam syurga yang kamu nak dustakan?
Muttaqiina ala furushin batainuha min istabrak. Mereka akan duduk berehat. Perkataan muttaqiin, bersandar, berteleku. Duduk dalam keadaan paling rehat sekali macam mana? Tuan-tuan pernah duduk dalam keadaan duduk paling rehat sekali. Duduk tak fikir nak buat kerja, tak fikir nak bangun lagi. Nak duduk je. Pasti kita duduk dalam keadaan paling selesa. Ni orang Arab sebut muttaqiin. Duduk dalam keadaan bermalasan, kata jemaah Melayu. Malah-malah dah. Malah nak bangun, malah nak ke mana-mana. Dah nak duduk je. Tak nak ke dapur dah, tak nak keluar dah, duduk rehat. Dan Allah menggambarkan duduk rehatnya. Ala furushin. Di atas hamparan-hamparan permaidani. Kerana furush artinya hamparan, permaidani. Batainuha min istabrak. Isi kandungan permaidani dalam dia dah daripada sutera. Bayangkan zahir dia. Ini kalau kita sebut bantal. Bantal kan dia ada benda dalam dia apa? Kalau benda dalam tu dah berkualiti, yang luar lagi berkualiti sebab yang luar nak tunjuk. Kadang-kadang kita tengok bantal, luar tu comel. Dalam tu dia tak sabuk je, kerabu je. Sebab dalam kan tak perasan sangat. Asal rasa lembut-lembut sudah. Yang luar tu dinampakkan cantik. Tapi Allah menggambarkan hamparan ini dalam dulu Allah cerita dalam. Dalam dia sudah sutera. Bayangkan di luar dia. Dalam dia. Bayangkan di luar. Kan kita kan semua indah luar, dalam belum confirm. Semua. Baik orangnya. Orang bersama indah kat luar, kat dalam belum confirm. Baik tak baik kita pun tak tahu. Rumah mungkin indah kat luarnya, kat dalam belum tahu. Mungkin bersepah macam tongkang pecah. Duduk pun macam tongkang pecah, batu pahat, tongkang pecah. Misalnya. Kat dalamnya belum confirm. Luar memang kita akan tengok cantik. Tapi Allah menggambarkan dulu dalam syurga ini. Dalamnya dah cantik, bayangkan luarnya. Batainuha di dalamnya. Min istabrak. Daripada sutera-sutera. Kemudian kata Allah Ta'ala. Wajanal jannataini dan dia akan memetik buah-buahan tadi hampir dengannya. Artinya tak payah pakai galah dalam syurga tu. Tak buah dalam syurga ni tinggi-tinggi sangat. Ada galah tak galah? Tak, buah ini dipetik, dia akan ikut kita. Tuan-tuan duduk, maka dia akan turunkan keadaan buah tadi supaya boleh dipetik waktu duduk. Tuan-tuan baring, tuan-tuan petiklah ketika baring. Berdiri, petiklah ketika berdiri. Kalau rasa nak lompat tinggi, lompatlah. Gambaran jannal jannatain. Jannah artinya memetik. Jannatain, kedua-dua. Buah-buahan dalam syurga ini. Dan artinya orang yang hampir, dekat. Dapat dipetik oleh orang dekat. Dia sebut dan. Daripada perkataan dana, yadnu, danin. Artinya orang hampir. Tuan-tuan hampir macam mana? Duduk, petik, duduk. Nikmat. Dan dulu saya pergi kebun rambutan kawan saya. Banyak ke rambutan. Dan unik sebab apa? Kita duduk pun boleh petik. Banyaknya buah dia. Terjuntai ke bawah. Lalu kita pun teringat ayat ni. Itu buah-buah rambutan. Buah kelapa tetap jauh juga. Buah rambutan sebab banyak ni. Boleh duduk. Boleh berdiri pun petik. Seronok petik. Dan setiap kali petik akan tumbuh yang baru. Setiap kali petik tumbuh baru. Ini disebut jannal jannataini dan dipetik buah-buahan dalam dua syurga ini yang menjadi milik orang takut pada Allah dan orang-orang yang hampir, yang dekat. Maksudnya tak perlu menyusahkan diri nak melompat ke, nak panjat ke. Tapi kalau orang tanya, Ustaz, kita memang kaki ngokah ni, kaki panjat. Boleh tak nak panjat? Ikut suka kamu lah, panjat-panjat lah. Allah nak gambarkan syurga ni mudah. Kalau ada manusia nak macam tu, walaupun kita dah sebut. Manusia ni bila masuk syurga, Allah bersihkan hatinya. Maka dia tak akan fikir benda-benda yang pelik-pelik dia nak. Macam gini, tuan-tuan waktu tuan-tuan lapar, kan bayangkan pelik-pelik waktu lapar. Waktu tuan-tuan tengah lapar, kan bayangan ni pelik-pelik. Nak makan semua. Semua nak makan. Cuba kita kenyang sikit. Kita mula dah fokus, nak ni je. Nak ni, tak nak yang lain. Kalau sekiranya orangnya hati bersih. Merujuk ada seorang bertanya kepada almarhum Syekh Ramadan Bhuti. Dia kata, saya ni, kalau saya masuk syurga, boleh tak saya nak melakukan homoseks? Ni geng-geng homoseks nak masuk syurga tak? Tapi dia nak buat benda tu. Boleh tak? Maka apa kata Syekh Ramadan Bhuti? Soalan ni ditanya. Dia kata, bila seorang masuk syurga, dia tak akan bercita-cita buruk. Kerana Allah bersihkan hati dia. Masa sekarang kamu ni hati kotor tu fikir macam tu.
Kalau kita tanya geng-geng dadah, nak masuk syurga? Nak. Dia tanya balik, isap dadah boleh tak dalam syurga? Dia tanya. Sebab dia isap dadah. Dia masih kotor. Dah dia dah okey, dia tak fikir tentang apakah dia boleh isap dadah dalam syurga. Jiwa manusia bila kotor, lalu dia nak masuk syurga. Semua orang nak masuk syurga. Pasti dia bercita-cita benda kotor yang dia buat. Dia mungkin kata, Ustaz, kalau dalam syurga boleh tak nak mencuri? Nak curi juga dia. Buat apa mencuri semua awak punya? Tak nak mencuri juga. Nak curi syurga sebelah. Syurga sebelah tengok, Tok Imam sebelah nak curi. Tentang ini datang daripada jiwa kotor. Bila seorang sebelum Allah masukkan dalam syurga, Allah dah bersih hati dia. Akhirnya dia tak akan bercita-cita benda buruk. Yang kalau ada orang tanya soalan nakal, boleh tak kita nak makan khinzi? Ini semua orang yang jiwanya ada masalah ni. Kenapalah nak makan benda ni? Habis tak, kan kat dunia tak boleh. Kita nak makan kat sana, boleh tak? Maka ini gambaran orang-orang yang jiwanya ada masalah, penyakit. Penyakit. Atau kata Ustaz, boleh tak saya nak masuk syurga, tapi ni pasangan saya ada syurga, bini orang tu. Tak nak bini saya, bini orang tu. Bini saya membebel kuat, tak nak. Saya nak bini orang lain. Bini orang lain tu nak buat baik. Ini semua datang daripada jiwa yang ada masalah. Jiwa tu ada masalah. Bila jiwa tu dirawat, maka kalau isteri masuk syurga, dia tak akan cerita tu. Dia tak akan, Ustaz, apakah kalau saya masuk syurga, bini saya masuk syurga, artikah kita masih bersama? Ya, kalau macam tu Ustaz nak pindah syurga boleh. Sebab kat dunia pun dah tak tahan bini ni. Misalnya, ini saya katakan datang daripada jiwa yang berpenyakit. Nanti bila mereka kedua-dua dipilih syurga, tak ada dah benda tu. Allah cabut semua sifat dengki, sifat jahat. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Kami cabut segala jiwa-jiwa jahat, perangai-perangai jahat, semua dicabut. Cemburunya tak ada, dengkinya tak ada, perangai jahatnya tak ada, semua tak ada. Namanya ahli syurga. Sebab tu jangan biar yang saya katakan orang suka tanya soalan-soalan itu kerana jiwanya kotor. Dan dia pun minta benda tu. Yang ni kita layan je lah. Dan kita sebut macam mukadimah yang disebut oleh Syekh Ramadan Buti. Seorang masuk syurga, tak akan masuk syurga, mereka dibersihkan lebih dahulu. Hatta di kalangan orang yang asalnya masuk neraka. Sebelum mereka masuk syurga, mereka tak dimasukkan terus. Mereka dimandikan dulu dengan tempat yang bernama Ma'ul Hayah. Air kehidupan. Untuk menghilangkan segala kesan-kesan bakaran api neraka. Supaya mereka tak rasa malu bila mereka masuk syurga. Jadi tak ada tanda bahawa mereka dahulu ahli neraka. Tak ada. Allah sucikan mereka. Bersihkan mereka. Sebagaimana Allah bersihkan zahir tanda-tanda neraka, demikian juga jiwa-jiwa hati-hati mereka dibersihkan. Maka ini tentang nikmat syurga. Kemudian kata Allah, fihinna, dalam syurga-syurga tersebut, qasiratut tarf, bidadari-bidadari yang hanya memandang kepada pasangannya. Lam yatmishun, tidak pernah disentuh. Insung qablahun, manusia, walajan ataupun jin. Artinya ni bidadari perawan. Bidadari-bidadari yang tidak pernah disentuh manusia atau jin. Apa tidaknya kerana mereka diciptakan dalam syurga. Bidadari diciptakan dalam syurga. Mereka tidak pernah disentuh. Maksud pegang pun tak pernah, jangan kata benda lain. Oleh mana-mana manusia sebelum pemilik syurga tu. Ataupun jin, tak pernah. Ayat ini menjadi dalil bahawa seorang manusia ni dia boleh dikacau oleh manusia lain, demikian oleh jin. Maksudnya manusia ni boleh mungkin kita katakan macam merogoh seorang wanita. Jin juga boleh buat benda yang sama. Apakah jin boleh merogoh manusia? Ya, berdasarkan ayat ini. Bila disebut padanya bidadari yang tidak disentuh oleh manusia dan jin, berarti jin juga mempunyai keinginan untuk menyentuh mana-mana wanita. Artinya ada gangguan jin bersifat demikian. Dan kebanyakan orang yang takhasus dalam bidang rawatan Islam dan juga sebagai besar ulama menyatakan jin boleh mengganggu secara seksual manusia. Jin boleh ganggu secara seksual. Artinya ada jin-jin, dia akan cari wanita-wanita tertentu untuk dia buat gangguan seksual. Sehingga wanita ini mungkin dinodai oleh jin-jin tersebut. Setengah menyatakan bila satu jin menodai seorang wanita, maka dia akan keluar cair kekuningan. Cair kuning, itu tanda cairan daripada jin. Ini berdasarkan pengalaman
sebahagian daripada perawat jin. Ala kuliah ia merupakan sebahagian pendapat. Walaupun zahir kita lihat, tak adalah kita dengar manusia yang diroga oleh jin. Ataupun manusia ni, kalau betul ada gangguan jin, dia tak terkesan, tak mendapat kesan macam manusia usik dia. Tak adalah kita dengar tiba-tiba mengandung kenapa. Tak tahulah, tiba-tiba dia mengandung. Jin kot, report polis lah, jin buat. Biasa tak berlaku macam tu. Dia mesti orang yang buat tu. Jin tak boleh meninggalkan kesan. Kenapa? Kerana berbeza kejadian. Jin kejadian lain, manusia kejadian lain. Maka tidak mungkin timbul pasangan daripada manusia kahwin jin. Walaupun ada yang mendakwa. Ada yang mendakwa isterinya jin. Ada yang mendakwa. Maka dakwah ini tak dapat dibuktikan kerana sifat manusia. Hatta ada wanita juga mendakwa demikian. Setengah ulama seperti Imam Malik pernah mengharuskan dakwaan tersebut. Tetapi bila melihat implikasi, bila ada wanita yang melakukan zina kemudian mengandung, ditanya siapa bapanya, maka dikatakan jin. Kita orang dah kahwin di alam jin, dah habis. Geng-geng ni yang buat benda-benda yang tak elok ni, jin yang salah. Jin yang salah, nak tangkap tak boleh lah sebab jin salah. Jadi polis kat negara ni dia kena ada skuad polis jin pula. Nak tangkap jin tu. Mahkamah pun sama. Kena carilah seorang hakim jin seorang. Penjawat awam di kalangan jin. Itu tidak berlaku. Walau ada dakwah, tidak dapat dibuktikan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat yang manakah lagi kamu dustakan? Ni bukan sekadar tempat tinggal, bukan sekadar buah-buahan, bukan sekadar air. Bahkan pasangan-pasangan yang cantik. Ka'annahunnal yaqut wal marjan. Kecantikan mereka seperti permata yakut dan marjan. Setengah menafsirkan makna yakut ialah mutiara-mutiara. Marjan ialah permata-permata. Setengah menafsirkan sebaliknya. Yakut ialah permata. Marjan ialah mutiara. Artinya gambaran mereka itu indah bagikan permata-permata. Indah mereka. Sama ada sebalik permata yang berwarna putihnya, atau permata yang berwarna merahnya, atau permata yang berwarna birunya. Sebab bila kita cerita tentang ahjab ataupun batu-batu permata, kita menggambarkan indah, cantik. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat yang manakah lagi yang kamu nak dustakan? Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan, bukankah balasan melakukan kebaikan itu adalah kebaikan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat yang manakah lagi yang kau hendak dustakan? Berhubung dengan bila Allah berfirman, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca ayat ini. Kemudian baginda bertanya, hal tadruna ma qala rabbukum? Apakah kamu tahu apa yang Tuhan kamu berfirman? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Mereka berkata Allah dan Rasul dia tahu, kami tak tahu. Maka jawab Nabi SAW, yaqul, Tuhanmu berfirman, hal jaza'u man an'amtu alaihi bitauhid ilal jannah. Tidakkah balasan setimpal orang yang aku berikan kepadanya nikmat tauhid dengan syurga? Maksud hal jazaul ihsan ilal ihsan, bukankah balasan yang baik itu ialah kebaikan? Maksud ayat ini kata Nabi SAW, bukankah nikmat kelebihan orang yang aku berikan tauhid, kalimah la ilaha illallah, melainkan syurga. Siapa pun yang menyebut la ilaha illallah, maka balasan yang Allah janjikan ialah syurga. Kerana itu Allah menyatakan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka di sebalik nikmat yang besar ini, bagaimana kamu boleh mendustakan nikmat-nikmat tersebut? Bila disebut di sini tentang dua syurga, disebut dalam hadis, Nabi SAW menyatakan, al-jannatan, dua syurga, bustanani fi ardil jannah. Kullu bustanin masiratu mi'ati amin. Fi wasati kulli bustan darun min nur. Walaysa minha syai'un illa yahtazzu naghmah wa khudrah. Qararuha thabit wa syajaruha thabit. Kata Nabi SAW, syurga itu ialah dua taman. Luas sejauh mata memandang. Setiap syurga itu jaraknya ialah, satu syurga itu jaraknya ialah 100 tahun perjalanan. Dan di tengah antara dua syurga itu ada satu istana daripada cahaya yang dikelilingi dengan sesuatu yang menghijau dalam keadaan yang begitu indah. Kata Nabi SAW, dua syurga itu ialah dua
tempat yang indah. Satu tempat itu, syurga itu jauh perjalanannya ialah 100 tahun perjalanan. 1 tahun yang luas dia, 100 tahun perjalanan. Kemudian di tengah-tengah itu istana daripada cahaya. Kemudian ni 100 tahun lagi perjalanan. Yang istana ini dikelilingi oleh pohon-pohon yang kukuh, yang menghijau, yang indah. Maka ini yang dimaksud jannatan, 2 syurga. Dan 2 syurga ini Allah Ta'ala sebut zawata alwan, iaitu punya kepelbagaian warna-warna daripada buah-buahan, dahan-dahan, pokok-pokok dan juga hasil-hasilnya. Artinya bila Allah sebut dalam ayat yang kita bacakan ini tentang 2 syurga, zawata afnan. 2 syurga ini dihiasi dengan afnan. Apa maksud afnan? Afnan ni maksudnya pelbagai jenis warna. Itu afnan. Kadang-kadang kita tengok nama dia apa? Nama dia afnan. Maksudnya macam-macam warna dia. Warna ini merujuk pada warna buah, warna pokok, warna dahan, warna daun. Artinya colourful syurga ni. Pelbagai warna. Kerana itu Allah menyebut zawata afnan, yang mempunyai pelbagai warna. Kemudian bila Allah Ta'ala menyebut tentang ainani tajriyan, kita dah sebut mata air yang pertama ialah mata air tasnim, mata air yang kedua ialah mata air as-salsabil. Dan setiap buah, kata Ibn Abbas, ma fid dunya syajaratun hulwatun wala murratun illa wahya fil jannah hatta al-hamdhal illa annahu hulwun wa thamul jannah qaribut tanawul likulli insan. Kata Ibn Abbas, tidak ada pokok yang manis atau pahit di dunia melainkan dia akan ada dalam syurga. Perkataan zawat afnan ini ataupun disebut tentang pokok-pokok dalam syurga, tak ada satu pun pokok dalam dunia melainkan dia akan ada dalam syurga. Termasuklah pokok hempedu, hanzal disebut. Pokok yang kita nampak macam tak guna ni, pahit, hempedu, pun ada dalam syurga. Untuk menunjukkan bahawa semua nikmat-nikmat yang ada di dunia, keindahannya akan ada di syurga. Cuma apa bezanya? Semua benda di dunia dia mengambil namanya dalam syurga, tapi tidak zatnya dalam syurga. Maksudnya, kalau kita sebut buah rambutan, dia ambil nama buah rambutan tu, tapi bukan buah rambutan macam kita rasa kat dunia. Kalau kita sebut buah tembikai sebagai contoh, memang namanya tembikai, ambil nama tu kat dunia. Tetapi buahnya bukan macam buah tembikai yang dimakan oleh manusia di dunia. Kelazatan ni. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, kullama ruziku min samaratin rizqa qalu hadha alladhi ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Setiap kali mereka dihidangkan dengan buah-buahan, mereka kata buah ini dulu kami dah rasa di dunia, kami dah makan kat dunia, tapi ini lain. Maknanya secara nama dan gambaran ya, tapi rasa tak. Ni kalau peminat durian, memanglah durian dan syurga, tapi rasanya tak. Rasanya lebih indah, lebih hebat. Memanglah arak, tapi rasanya tak. Rasanya tak macam pening, busuk sebagaimana arak di dunia. Rasanya jauh lebih hebat. Maka setiap nama-nama di dunia akan dibawa ke syurga dengan zat yang berbeza. Walaupun gambaran dan nama yang sama. Macam kita lah. Orang beriman masuk syurga dengan nama dia, tapi dengan zat yang berbeza. Maksudnya bukan kita dengan macam ini ni, dengan ubangnya, dengan keduknya, tak akan masuk macam ini. Dengan berkeruknya, itu belum cerita lemaknya banyak, tak akan. Memanglah kita nama simang, siabu, tapi bila masuk syurga sempurna. Sempurna fizikalnya, tingginya, cantiknya, akhlaknya. Dia tak masuk syurga dengan akhlak buruk kita macam ni. Akhlak berbeza. Tapi dia ialah orangnya. Kalau dia simang, simang lah. Yang abu-abu lah. Tapi bukan fizikal kita ni. Kerana fizikal ni tidak sesuai di sini. Dalam syurga. Kalau fizikal macam ni, setakat makan mi goreng dah kenyang. Jadi tak dapat nikmat lah dalam syurga. Kalau fizikal macam ni, jalan sikit dah sempuk, dah gauk. Dah tua. Sebab itu Rasulullah bila lihat orang tua, Nabi kata, orang tua tak masuk syurga. Akhirnya perempuan tua tu menangis. Sebab dia kata tak masuk syurga. Nabi pun tersenyum. Nabi kata, kejap sini makcik. Maksudnya, kalau seorang masuk syurga, dia tak tua macam ni. Orang tua, al-ajuz, la tadkhulul jannah. Orang tua tak akan masuk syurga. Maksudnya, dengan rupa bentuk tua ni, kamu tak akan masuk syurga. Tapi dengan bentuk lain.
Yang masuk syurganya kamu. Kan kita dengan sifat lemah ni, kan kita mengimpikan kalau kita muda macam dulu, gagah macam dulu, kuat macam dulu, Allah akan beri lebih hebat daripada dulu. Yang kita bayangkan fizikal kita yang sempurna dulu. Yang nak makan apa pun gula tak naik. Boleh makan belakang. Sekarang tak boleh. Tengok gula pun naik gula. Jangan kata makan. Tengok gula, naik gula. Tengok kambing, naik darah tinggi. Dulu boleh makan semua gula, ratah macam ratah nasi. Okey. Kita kan ingin balik fizikal macam tu. Allah bagi fizikal yang sesuai dengan syurga. Sebab itu semua yang nama-nama di dunia masuk dalam syurga. Tetapi rupanya berbeza. Atau pokok hanzalah ataupun pokok hempedu pun ada dalam syurga. Semua, pokok-pokok ni semua ada dalam syurga. Tapi bentuknya lain. Sifatnya lain. Keindahannya lain. Tapi manusia kenal, inilah dia. Macam kita kenal orang kita lah. Dah solek lawa tetap kita kenal dia juga. Dia dah pakai kod lawa pun kita tahu ni orang ni juga. Kalau dia berserabai pun orang ni juga kita kenal. Begitu kat keadaan syurga, ahli syurga mengenali walaupun fizikal mereka dah berubah. Mereka kenal. Mereka kenal inilah orang yang bersama dengan mereka. Inilah orang yang sekian. Maka ini Allah Ta'ala sebut peringkat syurga pertama milik orang yang takutkan Allah. Pada ayat yang berikutnya, Allah akan sebut lagi 2 syurga bawah sikit daripada orang yang takutkan Allah. Maksudnya ini level yang disebut oleh ulama sebagai golongan muqarrabin. Yang kedua nanti dia akan sebut level disebut sebagai ashabul yamin. Iaitu orang-orang yang mendapat buku catatan tangan kanan. Ini orang muqarrabin, ini bentuk syurga yang mereka perolehi. Nanti kita akan lihat syurga yang diperolehi oleh orang yang bawah sikit daripada khaifin. Wallahu bissawab. Assalamualaikum.